Trump sedang dipaksa untuk bertindak selepas 5 kapal tangki minyak diserang dalam masa 24 jam menurut laporan yang beredar dalam pemantauan maritim. Sementara pengesahan paling kukuh setakat ini sudah menunjukkan 3 kapal tangki minyak telah diserang di Selat Hormuz, berhampiran pantai Oman, ketika sidang kemuncak NATO sedang berlangsung di Ankara. Kami telah mengalami 2 serangan semalam, hari ini semuanya di sebelah Oman. Saya tahu salah satu daripada mereka berasal dari Qatar. Saya sudah mempunyai semua maklumat tentang mereka. Jadi 2 lagi itu, satu dari Arab Saudi dan satu dari Qatar. Dan yang ketiga yang terkena hari ini, kita masih belum tahu jenis kapal apa itu atau siapa pemilik sebenarnya. Tetapi ini adalah serangan ketiga seumpama ini. Menurut laporan terkini, UKMTO telah mengumumkan bahawa bahagian perairan Oman dibuka semula untuk pelayaran perdagangan dan ia telah diperluaskan. Provokasi itu berlaku berhampiran laluan Oman, koridor yang Amerika Syarikat cuba kukuhkan sebagai alternatif kepada kawalan pengawal revolusi Islam. Trump tiba di Turki dengan memberi tekanan kepada sekutu, bercakap tegas terhadap Iran dan berjanji untuk mencapai perjanjian atau mengambil tindakan. Namun rejim Iran membalas di laut, di tempat yang paling menyakitkan. Apa yang Trump akan lakukan sekarang? Kenapa Iran memilih laluan ini? Bagaimana Washington akan menghalang Selat Hormuz daripada menjadi laluan tol perang? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan utama berlaku antara malam 6 Julai dan hari Selasa ini 7 Julai 2026 di Selat Hormuz, laluan yang menghubungkan Teluk Parsi ke Teluk Oman. Al-Hekayat, kapal gas asli cecair yang berkaitan dengan Qatar, telah terkena di bahagian kiri dan mengeluarkan isyarat kecemasan selepas kebakaran di bilik enjin. Anak kapal telah dipindahkan dengan selamat, tetapi risikonya sangat tinggi kerana muatan gas asli cecair bukan perkara kecil. Qatar telah mempertanggungjawabkan Iran di sisi undang-undang atas serangan itu dan menganggap kes tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kapal sebuah negara yang telah bertindak sebagai perantara antara Washington dan Tehran. Ini menambah berat kepada insiden itu kerana ia bukan sasaran sebarangan. Ia adalah kapal dari sebuah negara yang sedang cuba menjadi pengantara perbincangan. Kapal tangki minyak Arab Saudi, Edian, juga tersenarai antara yang terkena serangan berhampiran pantai Oman. Maklumat itu masih mempunyai beberapa perkara yang belum jelas tentang jenis impak yang tepat. Tetapi yang penting ialah satu lagi kapal dari negara Arab Teluk telah tersenarai dalam krisis ini. Teheran mahu kapal-kapal menggunakan laluan yang diluluskan, menerima koordinasi Iran dan menganggap kehadiran Amerika sebagai satu provokasi. Apabila Washington cuba membuka laluan alternatif di sebelah Oman, rejim itu membalas dengan perhatian, ancaman, pemintasan dan serangan. Inilah pertaruhan Iran, membuat dunia menerima sedikit demi sedikit bahawa Selat Hormuz hanya berfungsi jika Iran memberi kebenaran. 3 minggu lalu, kami mengalami satu malam di mana 22 kapal keluar dari selat dan ada Selat Hormuz yang terkenal, yang sebelum ini tiada siapa pernah dengar, tetapi ia sebenarnya adalah mesin pencetak wang yang sebenar. Saya nak beritahu satu perkara. Bila awak tengok pada angka-angka itu, Michael, semuanya yang lain nampak kecil saja. Rumah Putih telah menggambarkan pembukaan semula Hormuz sebagai bahagian utama tekanan Amerika terhadap Iran. Trump kata sama ada akan ada perjanjian atau Amerika Syarikat akan selesaikan kerja itu. Kata-kata dia menaikkan lagi ketegangan. Rejim Iran membalas dengan bahasa yang berbeza, menggunakan kapal dagang sebagai sasaran tekanan. Diam atau kelewatan dari Washington kini membawa akibat yang besar. Kerana setiap jam tanpa jawapan memberi gambaran bahawa Teheran boleh menguji garisan merah tanpa membayar harga. Sidang kemuncak NATO di Ankara menjadi pentas tidak sengaja untuk krisis ini. Trump tiba di Turki sambil mendesak sekutu-sekutunya, mengadu tentang kekurangan sokongan dalam perang menentang Iran dan menuntut lebih banyak kekuatan ketenteraan Eropah. Pada masa yang sama, pakatan itu mengumumkan berbilion-bilion dalam kontrak pertahanan dan cuba menunjukkan perpaduan. Namun, Hormuz mengemukakan satu lagi persoalan. Apa gunanya retorik kekuatan jika laluan penting masih terdedah kepada drone, peluru berpandu, dan ancaman melalui radio? E ameaças por rádio marítimo. Iran juga menggunakan suasana dalaman untuk memperkeras pendirian. Di Qom dan Teheran, orang ramai menghadiri pengebumian Ayatollah Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan pada bulan Februari.
Rejim itu menayangkan image-image tersebut sebagai bukti perpaduan dan ketahanan. Bagi Teheran, upacara-upacara ini menjadi bahan bakar politik yang kritikal. Menteri Luar Negeri Ren Abbas Araghchi menguatkan pendirian ini dengan mengatakan bahawa perbincangan akhir tidak akan maju selagi ancaman berterusan. Beliau memetik memorandum persefahaman dan menuntut Washington menghormati tanda tangan tersebut. Secara praktikal, Iran cuba membalikkan tekanan. Dan terdapat satu laporan dalam New York Times bahawa pihak Amerika Syarikat memberi amaran kepada Iran melalui Qatar dan Pakistan bahawa semasa rundingan di Islamabad, Israel merancang untuk membunuh para perunding. Dan malah berlaku pendaratan kecemasan pesawat Galibar di lapangan terbang di utara sana disebabkan oleh jet pejuang Israel. Jet pejuang menghampiri Teheran. Saya ingin menekankan bahawa seringkali kita fikir pembunuh datang dari musuh, tetapi kita tidak faham bahawa sebenarnya mereka sebenarnya datang dari pihak lain. Daripada dilayan sebagai tertuduh kerana menyerang kapal, dia mahu tampil sebagai pihak yang teraniaya kerana laluan dibuka tanpa izinnya. Ini adalah satu manuver politik yang diperhitungkan. Cuma, realiti di laut lebih berat daripada retorik. Kapal-kapal telah diserang, trafik telah dialihkan, kapal-kapal berundur, syarikat insurans dan pengendali mula memandang laluan itu dengan ketakutan yang diperbaharui. Harga minyak naik sebagai reaksi dan pasaran memahami bahawa masalah ini bukan sekadar insiden terpencil. Ia adalah amaran bahawa laluan selamat melalui Selat Hormuz masih jauh daripada terjamin. Profesor Robert Pape yang mengikuti perkembangan seperti ini telah lama memberi amaran bahawa akan berlaku kejutan yang lebih besar pada bulan Ogos sekiranya Iran menjadikan kedudukannya di Selat Hormuz sebagai alat untuk mengenakan bayaran, memberi diskaun terpilih dan tekanan ekonomi. Jika anda mula melihat ke bulan Ogos, bagaimana matlamat ini berkait dengan peningkatan pengaruh mereka di Selat Hormuz? Itulah yang saya nyatakan dalam analisis perangkap peningkatan ketegangan. Itulah yang dibincangkan dalam analisis itu, betul? Dan apa yang saya fikirkan ialah, dan ia adalah satu senario yang munasabah, saya akan katakan. Saya tidak akan kata ia pasti berlaku, tetapi saya rasa itulah senario yang paling munasabah. Mereka bukan sahaja akan mengenakan yuran, tetapi mereka akan mengenakan yuran bersyarat. Yuran bersyarat berdasarkan sama ada anda negara sahabat atau tidak. Mereka sudah pun bercakap tentang melakukan perkara ini dengan China. Sekarang dengan China, mereka adalah rakan. Dan bagaimana mereka mentakrifkannya? Anda boleh lihat apa yang dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri. Ini kerana mereka tidak menyokong tentera Zenoi Noir dalam perang ini. Jadi bagaimana pula di sini untuk menjadikan Kuwait sebagai negara sahabat, betul? Atau negara-negara Teluk lain sebagai negara sahabat yang kemudiannya akan mendapat? Atau tiada charge? Atau charge yang dikurangkan, tahu? Baiklah, idenya memang keras. Teheran boleh melayan sekutu dan pembeli strategik dengan cara tertentu dan memberi tekanan kepada negara-negara yang rapat dengan Amerika Syarikat dengan cara yang lain. Ia bukan sekadar tol kewangan, ia juga tol politik. Negara-negara Teluk sedang memerhati dua risiko pada masa yang sama. Yang pertama ialah risiko fizikal kerana kapal-kapal yang membawa tenaga boleh diserang lagi. Yang kedua ialah risiko diplomatik kerana menerima kawalan Iran ke atas laluan yang diluluskan bermakna mewujudkan presiden berbahaya. Hari ini ia adalah Selat Hormuz. IZOP, mana-mana rejim yang mempunyai kuasa serantau, boleh cuba menjadikan laluan maritim sebagai mesin tunai politik. Benjamin Netanyahu juga turut serta dengan mengatakan bahawa beliau dan Trump bersetuju dalam isu-isu penting mengenai cara menangani Iran. Israel melihat rejim Iran sebagai ancaman langsung dan tidak menerima idea bahawa Teheran telah menjadi lebih sederhana kerana perjanjian itu. Bagi Netanyahu, setiap serangan di Hormuz mengesahkan bahawa Iran berunding sambil memberi tekanan. Rumah Putih perlu menunjukkan bahawa laluan itu bukan milik pengawal revolusi Islam. Tekanan terhadap Trump semakin meningkat kerana serangan itu berlaku ketika beliau dikelilingi oleh pemimpin-pemimpin NATO sedang cuba memaksakan pandangannya tentang kekuatan, perbelanjaan ketenteraan dan kesetiaan sekutu. Pengawal revolusi Islam tahu mereka tidak perlu mengalahkan Amerika Syarikat dalam konfrontasi terbuka untuk menimbulkan masalah. Cukup sekadar mencipta kos, ketakutan dan ketidakpastian.
Serangan drone ke atas kapal tangki boleh menghentikan laluan, meningkatkan insurans, mengganggu harga tenaga dan meletakkan kerajaan sekutu dalam keadaan terdesak. Inilah perang melemahkan yang cuba dipaksakan oleh Teheran. Trump kini mempunyai sedikit pilihan yang mudah. Dia boleh memperkuat kehadiran tentera laut, menuntut tindak balas bersama daripada NATO, menekan Qatar, Arab Saudi dan Emiria Arab Bersatu supaya tidak menerima laluan yang ditetapkan oleh Teheran. Atau menggunakan sekatan baharu terhadap struktur yang berkaitan dengan pengawal revolusi Islam. Jika Donald Trump berjaya memulihkan laluan selamat tanpa berkompromi dengan rejim itu, dia akan menyelamatkan kewibawaan Amerika di titik paling sensitif dalam krisis ini. Selagi itu tidak berlaku, setiap kapal baharu yang diserang akan dianggap sebagai satu lagi ujian terhadap Donald Trump, terhadap Amerika Syarikat dan terhadap janji bahawa kekuatan Amerika masih menjaga ketenteraman di Teluk. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui ID Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.